Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk menyambung pelajaran kita tentang kaedah nahwu ringkas, ya. Dengan yang mana dengan kaedah ni kita dapat belajar teknik asas ataupun kaedah-kaedah asas untuk kita memahami kalimah-kalimah di dalam Al-Quran dan seterusnya, menterjemahnya, mengenal kalimah dan kemudian menterjemah yang membolehkan kita mendapat mesej umum daripada Al-Quran yang kita baca setiap hari, insya-Allah. Baik, sebelum tu saya kongsikan dulu skrin kita dan kita akan recap sedikit pelajaran kita yang lalu, ya, bagi ni terutamanya untuk benefit of manfaat lah, kita harap manfaat kepada orang yang baru je menyertai kita dan juga yang mungkin ada yang tertinggal, mungkin perlukan penjelasan. Baik, kita belajar sebelum ni. Okey, ini nota yang saya tulis tu, ya. Maknanya kita belajar tentang kalimah. Setiap kali kita jumpa kalimah dalam Al-Quran, kalimah bahasa Arab kan. Jadi kalimah itu semua boleh dibagikan kepada 3 kumpulan kalimah, iaitu harf yang juga ditandakan dengan warna hijau sebagai memudahkan kita yang tengah baby steps ni untuk belajar kenal, kenal ni kalimah apa. Jadi kita tahu kalau hijau tu harf, kemudian warna hitam untuk isim dan warna merah untuk fi'il. Kalimah ni boleh dibagikan kepada 3 kumpulan ni sahaja. Kemudian daripada situ kita telah fokus kepada harf. Harf ni, masa kita fokus harf pula boleh dibagikan kepada 2 jenis, iaitu kata tugas dan yang kedua kata sendi. Okey. Manakala kata tugas pula dipecahkan lagi kepada 3 kumpulan harf, iaitu harfu jar yang dia bertugas untuk isim sahaja, harfu nasab, isim dan fi'il. Kemudian kita belajar tentang harfu jazam yang dia punya tugas ataupun dia hanya menjadi ejen kepada fi'il. Manakala kata sendi ialah harf selain daripada kata tugas ini. Dia sebagai penghubung, ya, dia hanya penghubung kepada ayat, kepada kalimah, kepada frasa nama contohnya, ataupun frasa-frasa lah, dia penghubung sahaja. Okey, kemudian kita pun dah buat latihan. Setakat ni faham kan yang kita buat tu? Kita dah buat latihan, kita semalam dah buat latihan apa? Latihan 7 harf ni kita dah buat, betul? Kita habis tak? Habis kan? Latihan 7 habis, betul? Habis, alhamdulillah. Jadi untuk tu kita akan bergerak kepada kumpulan kalimah yang kedua, iaitu kalimah isim. Kalau kita dah selesai, maknanya kita dah selesai kalimah harf. Harf tu apa dia? Perkataan yang tidak mempunyai nilai makna melainkan apabila dia bergabung dengan isim dan fi'il, ya. Kemudian kita dah tahu harf tu, sekarang hari ini kita pergi kepada kata nama, isim ataupun kata nama. Jadi macam mana kita nak kenal isim? Kalau kita nak kenal isim, kita kena tengok ada tanda isim. Siapa yang ada buku boleh rujuk pada muka surat 16. Siapa yang ada buku boleh rujuk kepada muka surat 16. Baik. Isim dan tandanya. Jadi kita dah belajar mengenal harf, satu dengan warna dan juga kita tengok fungsi dia. Hari ini kita nak belajar tentang isim. Sebelum kita boleh kenal, macam kita nak kenal isim tu, kita mesti tahu tanda dia lah. Jadi senang macam orang nak tahu tanda orang. Ada orang ni ada tak lalat kat sini, ada orang ni. Macam itulah. Jadi isim pun ada tandanya yang memudahkan kita untuk mengenal. Isim ialah perkataan yang tidak terikat dengan masa. Okey, isim
perkataan yang tidak terikat dengan masa. Maknanya isim ini hanya menamakan. Dia ni menamakan. Menamakan apa? Menamakan manusia, menamakan apa manusia tu. Okey, dekat mana nota ni kalau kita nak tengok keseluruhannya? Pada muka surat 3 yang saya kata ni sebagai pada awal hari yang siapa yang belum ada buku, saya dah bekalkan juga kan PDF-nya. Jadi ini pecahan kalimah ni isim. Ini secara umum lah ta'rif dan juga contoh. Kalau kita susah sikit nak macam kita rasa kita nak faham lebih banyak bila kata nama tu menamakan tu macam mana? Tidak terikat dengan masa tu macam mana? Kerana dia hanya memberi nama kepada manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, masa, konsep, peristiwa dan sifat. Yang dalam kurungan ni hanyalah contoh-contoh. Tetapi of course kita kan sedang belajar bahasa Al-Quran. Jadi perkataan ni ditulis dalam huruf hijaiyah lah. Maryam ke, nama Nabi Muhammad ke, haiwan, baqaratun, kalau unta apa dia, kalau apa, binatang apa yang sebut dalam Quran? Dalam bahasa Arab. Siapa? Dalam bahasa Arab, apa dia? Semut. Dalam bahasa Arab, semua sebut bahasa Melayu. Al-Baqarah. Fil. Baqarah lembu betina. Kalau kera tadi? Iradati. Boleh, kita boleh maknanya kita boleh dengan nama surah. Nama surah pun banyak yang menunjukkan dia tu haiwan. Yang mana kita dah tahulah, benda tu common. Tumbuhan, kalau tumbuhan, al-ankabut, laba-laba, Az-zaitun. kalau buah, zaitun, zaitun. Tapi itu dalam bahasa kita tahulah dia nama. Kalau bahasa Arab macam mana kita nak kenal? Dalam bahasa Arab, dalam Quran tu macam mana nak kenal? Kita kembali kepada nota tanda ni tadi ya. Tanda isim. Jadi kita bayangkan macam ni satu perkataan. Okay, yang tengah-tengah ni adalah perkataan yang kita tak tahu dia tu. Kita tak tahu dia ni harf ke, isim ke, fi'il. Jadi sekarang kita nak tahu dia isim melalui tanda. Ada dua tanda pada isim ni yang kita boleh kenal pasti. So, ada dua tanda. Yang pertama, pada awal perkataan tersebut. Jadi pada awal ada dua tanda. Kadang-kadang ada alif lam. Boleh jadi ada alif lam. Jadi alif lam tu attach kat situ, sangkut kat situ, maknanya kita tahu ni isim. Ni tanda awal, tanda pada awal kalimah. Ataupun ada harfu jar. Ni harfu jar ni kena ingat sikit lah. Kalau dalam Quran yang kita baca sekarang ni, yang kita buat latihan semalam, bila di bawah tu lapisan ketiga ada tulis jar, maknanya kita tahu ada je harfu jar, perkataan selepas dia ni mestilah isim. Itu salah satu lagi tanda. Tanda kat mana? Tanda kat mana? Pada awal. Okey. Sekali lagi saya suka nak ingatkan dalam kelas ni untuk tengok skrin ya. Masa saya explain, saya terangkan ni tengok skrin. Better tengok skrin daripada tengok bawah ataupun tengok buku. Sebabnya saya buku tu memang dah ada, tapi saya nak terangkan tu saya akan apa? Macam inilah draw arrow lah apa kan. Kadang-kadang saya tulis. Jadi di situlah tengok skrin ya. Kalau ada soalan nanti boleh terus tanya. Nak suruh ulang terus cakap. Baik. Isim ni tadi pada awal ada dua tanda yang macam kita nampak je ni, sah ini adalah isim. Atau huruf jar. Huruf jar yang dicontohkan di sini min. Tapi kita kena tahu huruf jar yang lain. Cuba sebutkan. Ada siapa yang ada mikrofon tu kita sebutkan bersama-sama, ramai-ramai. Okey, ni satu min. Lagi huruf jar yang lain? Ila, min, ila. Lagi? An. Ala. Ala. Fi. Fi. Bi. Fi, bi, Ka. ka, ka dia mesti ka, La. la, i. Betul. Ada berapa ni? Semua sekali yang kita belajar baru ni 9. Minggu lepas dan semalam kita dah tengok huruf jar ada 9. Ada 9 yang paling common. Ada lagi tak yang lain? Ada. Jadi tapi kita kena tengok dalam panduan terjemahan lah baru kita boleh ada lagi jar yang lain. Tapi ni yang paling common. Jadi banyak kali kita jumpa dalam Quran, betul tak?
Kita jumpa fi ni banyak kali. Fil kitab, fihi hudan. Macam tu. Fihi banyak. Fil jannah. Macam tu. Jadi fi ni kita dah tahu apa. Jadi maknanya setiap kali ada huruf jar, bila kita jumpa huruf jar, selepasnya tu mestilah isim. Kerana huruf jar ni merupakan tanda untuk isim. Okey Baik. Kemudian di akhir pun, pada akhir kalimah tersebut, yang kalimah yang kita nak kenal pasti tu. Kalimah yang kita nak kenal pasti tu yang di tengah ni. Ni kalau dia isim. Jadi yang kita nak kenal pasti tu, kita tengok tanda di akhir pula. Maknanya ada baris kasrah. Kadang-kadang ada baris kasrah. Jadi itu memang confirm isim. Lagi, ataupun dia ada tanwin. Ataupun dia ada tanwin. Maknanya ini adalah isim. Yang mana ada tanwin tu isim. Jelas tak? Jelas? Jelas. Okay, alhamdulillah. Ya. Nanti dulu, belum sampai. Sabar dulu. Alhamdulillah. Sudah tandanya tu dia bukan kosong. Maknanya Cik Zainal dia dah kena lepas ni belajar yang ni, dah kena sampaikan pula. Jadi di situlah ya. Maknanya kita ni betul lah tu. Jadi kita buat rumusan. Hari ni apa dia kita belajar? Untuk kita kenal isim, kita boleh kenal isim melalui tandanya. Jadi kita tahu tanda isim. Apa dia tanda? Kita boleh dapati pada awal kalimah. Pada awal dan juga pada akhir. Apa dua tanda di awal? Bagus. Ada dua tanda di awal iaitu alif lam dan abjad. Dan juga harfu jar. Harfu jar. Okey, kalau di akhir pula ada apa? Kasrah Ada kasrah dan Di tanwin. akhir tanwin. kasrah dan juga Tanwin. tanwin. Tapi tak semua ni boleh bergabung. Maknanya pada satu-satu masa boleh maksimum ada berapa? Maksimum ada berapa? Maksimum tanda ada boleh ada berapa? Kalau ikutkan 3 je. Boleh ada 3 je maksimum. Kerana apa? Kerana alif lam dan tanwin tak mungkin bersama. Maksudnya tak boleh samalah. Kita takkan jumpa dia lah. Dia tak ada. Alif lam dengan tanwin. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Boleh tak ada dua-dua? Boleh. Kalau tak ada dua-dua, maknanya ada ni je. Contoh kitab ni ada ni je. Ada alif lam pun bukan. Kita akan jumpa macam banyak dalam Quran begini. Dia tak ada alif lam, tak ada juga tanwin. Maknanya ini kita namakan dia isim cacat. Apa nak buat? Nanti kita belajar kemudian. Cuma ni isim tak ni? Isim. Tapi for now kita concentrate dulu pada alif lam tanda ni. Ya, tanda alif lam, tanda huruf jar ataupun kasrah. Alif lam ataupun tanwin. Ini mestilah isim. Ini kita nampak ni kita tahu di isim. Kalau tak ada dua-dua teacher macam mana? Itu isim cacat. Nak buat macam mana? Tu nanti yang cacat ni kita kediankan. Nanti kita akan tengok macam mana nak deal. So isim cacat tu kita boleh tahulah. Boleh tahu Boleh juga. tahu. Jadi macam mana isim cacat jadi sempurna? Dia macam itulah. Isim cacat jadi sempurna akan datang. Tapi boleh je cerita sikit. Isim cacat jadi sempurna bila dia menumpang dengan isim yang sempurna. Isim yang sempurna tu sama ada dia ada alif lam ataupun dia ada tanwin lah. Ada isim yang sempurna. Kalau ada tanwin, isim tu sempurna. Kalau ada alif lam, isim tu sempurna. Tapi kita yang hari ni kita tengok tanda isim. Jadi tanda isim yang sempurna pun kita tahu. Ya? Okey. Faham tak? Nura boleh? Okey. Baik, kita tengok contoh. Mari kita tengok contoh. Teacher akan besarkan sikit. Perhatikan pada ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi
tanda ni. Perkataan mana kita boleh penggal dululah. Maknanya kita penggal. Ada berapa kalimah ni? Berapa kalimah? Ada? 3. Kalau ikut yang ni, senggat ni, makna ada 3 kalimah. Jadi kalimah yang pertama ni, isim ke bukan? Isim. Isim. Yang pertama. Kalimah yang pertama, saya tunjuk nombor saya ni. Saya Oh, itu tunjuk satu nombor. isim. Ni Istinya. isim. Kenapa kita kata dia isim? Sebab Betul. Sebelum dia huruf jar di dan awalnya dia ada kasrah. harfu jar Ya. dan di akhirnya ada Baris bawah. kasrah. Yes. Jadi ismi tu isim lah. Bila kita penggal dia akan balik semula pada keadaan asal dia. B. Sebenarnya yang kedua tu adalah ismi dengan hamzah wasal. Boleh nampak tak? Online nampak kan? Kat sini Dewan. Boleh nampak belakang? Puan Nadila boleh nampak? Itu Munirah. Nadila kat situ. Nampak? Nampak Okey. Allahi. Ni kalimah isim yang kedua lah. Kita tahu dia isim sebab Alif lam. bagus Nura. Sebab apa? Ada alif lam. Dan juga baris kasrah. Baris kasrah. Ya. Macam itulah. Ar-Rahmani. Apa dia tandanya? Alif lam dan baris kasrah di akhirnya. Ada. Alif lam. Dan juga di akhirnya berbaris kasrah. Ar-Rahim. Permulaan dengan alif lam dan diakhiri Awal dengan ada kasrah. alif lam dan di akhir ada kasrah. Kasrah. Okey. Al-Kitabu. Permulaan alif lam. Dia ni isim kan? Isim. Sebab alif lam. tanda dia alif Alif lam. Kadang-kadang ada satu je tanda. Kadang-kadang ada satu je tanda. As-salata. Permulaan alif lam. Okay. Baris fathah ke dhammah di akhir tu belum tentu menentukan dia isim tapi yang tanda isim yang jelas tu adalah alif lam. Al-ijla. Alif lam. Alif lam. Ya. Al-ardi. Alif lam. Permulaan alif lam dan diakhiri dengan kasrah. Dan baris kasrah. Ya, betul. Rasulun. Diakhiri dengan tanwin. Ada tanwin. Di akhirnya ada tanwin. Ini adalah isim sebabnya ada tanda tu. Terus nampak. Risyawatun. Diakhiri dengan tanwin. Tanda akhirnya tanwin. Jadi pada masa yang sama, jeling-jelinglah sikit terjemahan tu. Ada perkataan ni kebanyakannya kita dah tahu. Betul? Tapi perhatikan terjemahan tu. Kalau Rasulun, seorang Rasul. Tapi kalau tahu Rasul je pun okey dah. Al-muflihuna. Apa tanda dia? Alif lam. Bagus Nura. Semangat dia menjawab. Budak 9 tahun tu. Bil akhirati. Sebelumnya huruf jar diawali dengan ada alif huruf lam jar, dan Dan diakhiri ada dengan alif lam kasrah. dan baris kasrah. Betul. Cik Saziman pun sama juga. Semangat je. Masya Allah. Jadi motivasi kat kita. Cik Saziman umur berapa Cik Saziman? Do you mind telling? Boleh bagi tahu kawan-kawan. Umur Cik Saziman berapa? 60 tu. Masya Allah. Muda lagi, Semangat insyaAllah. dia macam orang 27. Masya Allah. Semangat belajar. Alhamdulillah. Jadi bil akhirat selalu kita jumpa. Yang macam contoh ni maknanya ada 3 sekali dalam satu-satu masa boleh ada 3 tanda. 1 harfu jar, 2 alif lam dan yang ketiga baris kasrah di akhir tu. Bil ghaibi Harfu jar. Sebelumnya harfu jar di permulaan alif lam diakhiri dengan kasrah. kasrah. Jadi maksudnya ni ingat tak kita terjemahkan B. Kadang-kadang kita ada 2 terjemahan kan? Dengan Sikit Dengan dan pelajaran kepada. dengan atau kepada. Dengan. Dalam hati kena kita tak terjemah kepada dengan tapi kita terjemah kepada. Dalam bismi tu tadi kita terjemah Dengan. dengan. Okey. Min daripada jar. qablikum. Jadi dia ni adalah harfu jar. Maknanya kita terus definitely kita tahu yang qabli ni, qablikum ni adalah isim.
Yang lagi satu perkataan qabli itu sendiri ada baris kasrah. Dua kalimah ni. Maknanya ni frasa nama. Maknanya isim ni tadi yang kita nampak, yang saya kata tu isim tu cacat. Yang satu ni yang qabli ni isim cacat. Jadi bila dia bersambung dengan isim lain, barulah dia jadi tak cacat lah. Kalau sebagai frasa nama dia dah sempurna. Tapi kalau dia satu je qabli je, tiba-tiba qabli. Tu isim cacat lah tu. Ya. Tapi dia baris bawah. Dia baris bawah. Dia baris bawah sebab ada harfu jar. Oh, sebab ada puja. Yes. Ingat tak harfu jar punya tugas dia buat apa? Menukar baris. Mengubah baris Perkataan selepas. pada baris akhir satu-satu kalimah tu kepada baris kasrah. Kalau tidak dia mungkin qablu, mungkin dia qabla. Tapi sebab tak ada min, qabli. Bi ayatina. Huruf jar. Ada huruf jar dan satu. kasrah di Frasa nama. Ni pun sama juga. Jadi ada dua je tanda bi ayati. Yang ni tadi isim cacat. Tak apa, kalau tak ingat tak apa dulu Maksudnya yang ni tadi kita kata dia tak ada alif lam lah. Tak ada alif lam, tak ada juga macam mana kita nak tahu dia isim. Tapi kita tahu dia isim kat sini sebab ada harfu jar je. Cukuplah tu. Kalau isim tu tak ada alif lam, tak ada tanwin, maknanya dia cacat. Nak jadikan sempurna, ni dia dah sempurna sebab dia ada kawan dia, ada kami ni. Tu nanti kita tengok. Ini dia sebagai frasa nama, dia sempurnalah. Kalau frasa nama sempurnalah. Faham, kita faham. Sam'ihim. Baris apa? Tanda dia ialah kasrah. Jadi yang inilah yang isim tu. Sam'i tu isim. Ghairil maghdubi. Berapa kalimah? Dua. Yang ini ghairi ni isim ke bukan? Isim. Sebab apa? Kasrah. Kasrah. Dan al-maghdubi isim ke bukan? Isim. Sebab Alif lam di awal dan baris kasrah di akhir. Tu jadi. Ini frasa nama. Ghairil maghdubi ni semua ni frasa nama. Bukan daripada yang dimurkai. Maksud perkataan bukan pun kita belajarlah hari ni. Ghairi tu bukan. Okey. Sekarang kalau kita nak pastikan yang kita ni dah tahu, maknanya kita cuba yang dalam kurungan tu bukan terjemahan kan? Tu tambahan. Adalah nahu, tambahan kepada nahu. Kalau kita bubuh dalam kurungan macam ni kan, kurungan yang bulat ni. Panggil apa ni Kak Zawiyah? Lupa pula. Pendakap. Round bracket. Pendakat. Yang bulat sikit ni panggil apa? Pendakap. Kalau yang panggil 4 segi? Ni kurung dakap. Okey. Ini panggil kurung dakap. Nah, saya buat kat sini. Sorry. Okey. Tadi ada soalan. Bagus tu soalan tu, maknanya dia dah nampak lah ni. Apa kena tu? Kenapa pula yang datang daripada mana pula? Tanda dalam kurungan ni. Ni kurungan macam ni. Maknanya apa? Ini adalah tambahan kepada nahu. Tambahan dalam tata bahasa. Ni kita belajar nahu kan? Tambahan nahu. Disebabkan fungsi dalam nahu lah. Tapi kalau kita bubuh dalam, kalau bahasa Inggeris kata square bracket. Ini dalam pendakap je Kak Zawiyah ya? Tanda kurung. Oh, ni tanda kurung. Kalau dalam tanda kurung, ini maknanya tambahan nahu. Kalau bubuh dalam panggil apa ni? 4 segi ni. Tanda kurung dakap. Tanda kurung dakap. Ini istilah bahasa Melayu ya. Nanti semua bracket je. Bracket tak tahu. Kita cakap bracket je. Kita kata square bracket. Jadi tanda kurung dakap maknanya ini tambahan ataupun dari segi tafsir. Oh. Maksudnya kefahaman dia tu tafsir ataupun tadabburnya lah. Dia bukan macam contoh, macam
Contoh dekat mana? Ni kita tengoklah, nanti kita jumpa ni kita akan jumpa contoh dia lah. Okey. Pergi mana dah? Alright. Ni jadi kita tengah buat yang ni tadi. A'udzu. A'udzu. Contoh macam dalam mushaf ada. Dalam siapa yang ada terjemahan tu dia boleh jumpalah ni. Okey Okey, kalau nak tengok yang mana ada buku tu mungkin tertanya-tanya. Jadi bolehlah saya cerita sikit. Jadi kalau kita bubuh macam ni kan contohnya, ni yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Nampak ni semua ni ada warna ni. Yang merah aku berlindung sebab dia fi'il. B ni harf yang kita dah belajar. Harfu jar. Jadi kepada Allah. Min daripada. Ni harfu jar. Asyaitan ni kita tahu dia isim sebab ada alif lam baris kasrah. Jadi tambahan yang ni yang dalam kurungan bererti ada fungsi nahu. Ini yang kita belajar ni. Fungsi nahu yang menyebabkan dia tak ada dekat dalam teks tu, tak ada dalam lafaz Arab tu, tak ada, tapi dari segi nahu dia kita kena tambah yang. Kenapa? Sebab dia adalah sebab dia tu. Kita belum belajar. Jadi yang dalam kurungan macam ni tambahan nahu. Manakala yang macam ni pula, maknanya maksud lain ataupun tafsirnya. Kalau direjam tu apa maksud dia? Terkutuk. Berdasarkan ayat-ayat tertentulah. Jadi kiranya semua tu untuk cantikkan dalam bahasa Melayu lah. bukan tepat. Kita nak dapat yang paling tepat dalam bahasa. Kalau ikut bahasa kadang-kadang mana ada kita dalam bahasa Melayu cakap macam tu kan. Sebab kita belajar bahasa, kita nak belajar bahasa Arab tu. Jadi dalam bahasa Melayu syaitan direjam tu tak lengkap. Memanglah. Jadi Betul. kita nak lengkapkan untuk sampaikan bahasa Arab yang sebenar, kita perlu tambah yang. Yes. Betul. Betul macam tu. Jadi dekat dalam buku panduan terjemahan ada ni semua ya. Jadi kita pun tulis juga di bawah tu. Ni dia punya penerangan lah. Pada lapisan 2 yang tengah tu, terjemahan lafziah untuk setiap kalimah atau kumpulan yang bersambung pada lapisan 1 dikenal pasti dengan perbezaan warna ataupun garis condong. Perkataan di dalam tanda kurungan adalah perkataan ditambah untuk menjelaskan fungsi nahu. Ini yang saya maksudkan tadi. Kurungan tu apa? Untuk menjelaskan fungsi nahu. Contohnya, yang tadi saya bagi contoh dah. Manakala perkataan di dalam tanda pendakap adalah perkataan yang ditambah untuk menjelaskan perkataan asal atau memberikan terjemahan alternatif. Jadi contoh dalam tadilah pekerjaan direjam ataupun terkutuk. Kita bukan simply tambah yang, tak simply tambah daripada. Tadi tu, contoh yang tadi, kalau kita tambah yang ke, bagi ke, daripada ni semua ada fungsi nahu dia. Dan kita akan belajar, kita dah belajar, kita baru kenal, hari ni kita baru nak belajar macam mana nak kenal isim. Jadi apa yang kita dapati tadi, kita recap sikit, macam mana nak kenal isim, ada tanda. Bila kita nak kata sesuatu kalimah tu adalah isim, ada tanda. Kadang pada awalnya ada alif lam ataupun ada harfu jar ataupun boleh tak ada dua-dua sekali? Boleh. Jadi kalau ada je alif lam, oh okay, this is isim. Ada je harfu jar, oh right, this is isim. Macam itulah. Kemudian di akhir juga ada kala ada kasrah. Contoh macam ni, kitabi, definitely dia isim. Walaupun dia tak ada alif lam. Ada kala walaupun dia tak ada alif lam. Tapi biasa mesti ada alif lam lah. Ataupun dia tak ada alif lam, dia ada tanwin. Contoh macam ni, kitabun. Bila ada tanwin ni tak kisahlah. Tanwin baris 2 atas ke, baris 2 bawah ke, baris 2 depan ke, dia adalah isim. Ni menunjukkan itulah. Ya, menunjukkan isim. Okey, kita buat contoh mengenal. Latihan 8, mengenal isim melalui tandanya yang jelas. Jadi apa nak buat? Bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Terjemahkan secara lisan bersama teacher. Okey, jadi semua ambil bahagian yang di online pun dan yang di kelas. Alhamdulillah hari ini ramai sikit pagi ni ya. Di kelas kita ni, di kelas fizikal.
Dekat dalam online berapa? Dah makin sikit. Ramai dah syahid. Ataupun sebenarnya semua tengok rakaman. InsyaAllah tengok rakaman. Tak apa je. Tengok rakaman, tengok recording. Okey je. Kok mana pun. Tapi Teacher, yang online banyak yang tak dapat masuk. Ada problem I think dia punya line. Ramai. ramai tak dapat masuk. Dah dibagi tahu pada Nisrin tadi. Saya tengok WhatsApp. Saya masuk tadi pun kena pakai password. Saya masuk lepas tu dia minta password. Lepas tu keluar. Banyak kali kena keluar masuk. Tu yang lambat tu. Betul-betul saya pun menghadapi masalah yang sama. Nanti kita komplain kat Zoom. Bayar mahal. Tapi dia nak macam tu lah. Kadang-kadang jadi jugalah macam tu. Innalillahi wa inna raji'un. La haula wala quwata illa billah. Baik. Zoom ni memang kadang-kadang jadi macam tu. Dia kalau line tak stable, tiba-tiba jadi macam tu. Tengok hari kadang-kadang. Tapi minta maaf lah siapa yang tak dapat masuk tu bolehlah tengok recording. Ada lagi yang tak dapat masuk Setakat ni adalah semua dah. No problem. Jadi kita cuba buat. Kita tandakan, kita bulatkan tanda isim yang jelas kepada kalimah-kalimah di bawah. Baik. Macam ni kan kita dah nampak ni. Contoh ni. Allahu. Dia takkan tak boleh terjemah Allah lagi kan. Ini jangan kita ambil terjemahan yang biasa je lah. Jangan cakap ni sebenarnya dia berbina daripada apa. Kita belum lah sampai tu. Kita cuma nak boleh terjemah. Kenal, ini isim, boleh terjemah. Jadi kita terjemahkan sebagai Allah je lah. Kita terjemahkan, kita jumpa je kita kata Allah. An-Nasi. Jadi kita bulatkan alif lam dan kita bulatkan tanda di akhir. Jadi terjemahan dia Manusia. Surah An-Nas, surah tentang manusia. Maradan, ni satu je tanda. Tanwin. Tanwin pula. Maksud dia apa? Penyakit. Dan kita boleh kata suatu penyakit. Suatu penyakit. Suatu tu dalam kurungan ke, teacher? Tak. Tak. Nanti dulu. Tu belum. Sekejap lagi nanti kita belajar lagi sikit. Dia macam ni kita. Setiap kali kita jumpa isim, nanti kita akan dapat ada ada maklumat dia. Ada maklumat lain. Dalam bahasa Arab ni, satu kalimah ni, disebabkan tanda dia ni, disebab perkataan dia ni, ada 3 lagi maklumat yang kita akan dapati dari sini. Sekarang ni kita cuma baru maklumat yang pertama ialah kita kenal ini isim. Jadi kalau isim je ni kenapa nak terjemahkan macam tu? Ni nanti kemudian. Tapi sebagai teacher ni, teacher memang nak kena ceritalah. Ini teacher terjemahkan sebagai suatu penyakit. Macam tu. Nanti kita belajar lagi. Oh, that's why. Dia macam itulah. InsyaAllah ta'ala. Okay, Rabbuna ni ada tak contoh yang jelas? Ada tak tanda yang jelas? Tak ada. Kita tak payah. Sekarang ni arahan dia, kita kenal pasti melalui tanda yang jelas. Ya. Yang kita cuba buat, kita tanda bulatkan. Sumun. Tanwin. Jadi ni apa? Orang yang pekak. Orang-orang yang pekak. Satu je kalimah dalam bahasa kita? 3, 4. Orang-orang 4. Satu. Kalau ada sempang kita kira 1, di 3 lah. Okey. Al-akhiri. Alif lam. Alif lam. Anak-anak dalam kelas ni boleh cakap juga ya. Lagi? Kasrah. Kasrah. Bagus. Okey, terjemahan dia? Akhir ataupun kemudian. Ataupun kemudian pun boleh. Tapi ni maknanya yang kemudian lah. Kalau kita kata kemudian bukan semua tapi yang kemudian. Akhirat dah, akhirat. Betul juga. Akhir. Better akhir. Akhirat tu pun baca kat bahasa Arab ni kan. Dia ada akhirat, ada yang akhir. Okey. Yang akhir. No, that's not quite right. Cik Zainal. Not necessarily. Bukan sebab tu, tapi tak apa. Mir Rabbihim. Huruf jar. Okey, kita bulatkan. Jar. Kasrah. Rabbi. Kasrah. Ada terjemahan dia. Min kita dah tahu.
daripada daripada. Rob kita tahu tak? Tuhan. Jadi ni Tuhan bagi bagi mereka. Tuhan bagi mereka. Mula-mula ni teacher bagi je dulu. Tak apa. Rabbihim tu belum belajar lagi macam mana. Kenapa? Kita ni lah. Rob biasa maksud dia Tuhan lah. Ad-dalalata. Alif alif lam. lam Terjemahan dia Tujuh. kesesatan. sesat. Yes. Azabun. Tanwin Ialah tanwin. Terjemahan dia Seksaan. seksa. siksaan. Ala hudan. Tanwin. Ala huruf jar. Ada Tanwin Tanwin. jadi dah boleh terjemah ala apa dia? atas Atas. Petunjuk. Tunjuk. Petunjuk. petunjuk. Kita terjemah dulu. Yang selagi ada dalam bahasa kita, namanya pun terjemahan, kita ambil dulu bahasa kita. Bila kita tak ada, baru kita pinjam semula bahasa Arab tu dengan penerangan dia. Umyun. Tanwin. Tanwin. Jadi terjemahan dia Bisu. orang-orang yang buta. Buta. Orang-orang yang buta. Alimun. Alif lam tanwin. Ini bukan alif lam. Ini hamzah. Tu hamzah. Jadi Tanwin. dia alif lam dengan tanwin tak boleh sekali. Never. Jadi kalau tanwin bukan. Mim kecil tu apa? Mim kecil ni apa dia? Dia tanwin, tapi ni hukum tajwid. Kita ambil dalam Quran. Kalau kita kan dalam Quran kan kalau hukum iqlab, maknanya selepas dia ni mesti ada ba. Alimum bima kanu yakzibun kan. Jadi ni hukum iqlab, dia menukarkan bunyi nun pada tanwin kepada bunyi mim. Jadi dia terus biasa hukum iqlab dia tulis macam ni dalam mushaf Madinah, mushaf Nabawiyah ni, mushaf Madinah Nabawiyah. Mushaf ni. Semua macam itulah. Jadi kita dah kat situ kita tahulah. Ni contoh alimun. Jadi mesti kita tahu ni adalah isim. Tapi tanda isim dia bukan alif lam, tanda isim dia tanwin. Ini dari segi hukum tajwid lah. Ya. Okey. Alimun maksud dia apa? Pedih. Good. Bukan itu ain, alim. Alimun, itu ain. Ada juga jadi di situlah pelajaran makhraj penting. Jangan kata tajwid tak penting ya. Alimun, ni mengetahui. Tapi Yang mengetahui. Dia kena sebut hamzah betul-betul. Alaihim. Jadi mana isim? Harfujar. Tanda dia ni Jar. jar. Jadi ni definitely lepas dia ni adalah isim. Apa maksud dia? Ala Atas mereka. atas Mereka. mereka. Bagus. Nura pun dah ingat dah. Naron. Tanwin. Tanwin. Terjemahan api. Api. Jannatin. Tanwin. Syurga. Taman. Ramai tahu syurga. Dah tahu. Alhamdulillah. Jadi tak banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Banyak lagi yang kita dah tahu. Itu nanti kita akan belajar lepas ni. Tak ada tanda. Ada tanda. Kenapa kena buat 2 kali? Sebab ada tanda yang menunjukkan ni mesti terjemah banyak kali. Dan nanti kita akan belajar. Jamak. Dia jamak lah. Memang kita, yang tu dah tahulah tu kan. Jamak tahu tapi tak Dia dah guna kenal. tu. Susah. Teacher belum guna, dia dah guna, maknanya dia dah baca. Alhamdulillah. Baguslah. Bagus. Cumanya saya nak ingatkan sikit, kita kadang kita belajar ni kan. Yang mana kita dah tahu, jangan kita macam maknanya kita shelf dulu.
Kadang-kadang ramai daripada kita ni kita dah pernah belajar ataupun kita belajar sendiri ke apa ke kita ada belajar. Tapi untuk belajar kaedah ni, maknanya kita shelf dulu, nanti kita ambil semula. Kita pilih balik yang mana satu kita belajar tu, kat mana nak letak dia ya. Macam tu. Okey, samaratin tanwin. Terjemahan? Buah. Buah. Yang kalau kita faham buah, buah lah. Tapi dia ni sejenis buah. Satu. Sejenis buah. Mutasyabihan. Tanwin. Jadi Tanwin. maksud dia serupa. Sama. Serupa. Serupa. Kita cakap orang ni apa perkataan yang dalam bahasa Melayu selalu cakap macam tu. Syubhat. Dia ada asal yang sama syubhat. Syubhat dia kata dasar yang sama. Tasyabuh. Orang selalu cakap tasyabuh. Absarihim. Kasrah. Ya. Ada dua kat sini. Jadi absari. Jadi kat sini maksud dia apa absar? Pelihatan bagi mereka. Pelihatan bagi mereka. Jadi bagi mereka. Pelihatan mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang sebenar bukan penglihatan tapi adalah pelihatan. Tu bahasa Melayu. Kalau penglihatan mungkin bahasa jiran kita. Bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu pelihatan. Dulu rasa penglihatan. Ya. Sekolah. Bahasa dia sentiasa revise, dia ada sebenarnya buat Jadi kita ni buat dengan nasihat daripada Munshi Dewan Bahasa Pustaka ya. InsyaAllah semoga sampailah juga pahala tu berlanjutan, berterusan. Minas samai. Min harfu jar. Ada harfu jar, lagi Kasrah. kasrah. Alif lam. Jadi terjemahan min Daripada. dari, tak boleh daripada. Salah dari segi bahasa lah. Bukanlah salah berdosa tapi tak tepat. Kita bahasa Inggeris kita nak tepat. Bahasa kita pun kita sama tepat. Okay? Bahasa Arab lebih lagi. Especially bahasa kalam Tuhan kita. Ya. As-samai langit. Dari langit. Dari langit. Kasayyibin. Tanwin dan juga harfu jar. Jadi harfu jar ni maksud dia apa? Seperti. Kalau orang yang dah tahu kelas saya ni memang rasa macam jemu sikit. Dia jadi mengantuk pun ya juga. Lambat je. Kena jawab. Sama-sama jawab. InsyaAllah tak kurang sikit kau ngantuk tu. Sayyibin, tanda dia apa maksud sayyibin? Hujan. Hujan pun boleh. Kalau nak kata lebat tu biasanya lebat ni memerlukan pada tafsir lah. Tapi yang kita ambil ni hujan ataupun hujan je pun boleh. Ada doa daripada Nabi ajarkan, pendek je doa tu kalau hujan. Macam mana Nura doa dia, cuba Nura bacakan. Doa hujan, doa apabila hujan turun. Dekat tu mic tu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'an. Maknanya ya Allah berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Kathiran. Tanwin. Exactly. Tanwin. Jadi maksud dia Banyak. Kasir. Tapi kalau Arab cakap dengan kita, dia dah tak cakap kasir dah. Dia dah hilang. Kitir. Alamak, dia cakap apa? Rupanya dia cakap kitir. Tapi dia sebut kitir. Pening kepala pula aku nak fikir. Kaf depan tu dia bukan jar Bukan. Kalau dia tak jadi harf jar pula, dia memang perkataan tu kalau harf kathiran. Lepas tu kalau ada harfu jar, kalau dia harfu jar, macam kadang kita tak pastikan. Ni mesti kasrah. Dia tak boleh jadi fathah kalau yang ni harfu jar. Pasal? Macam ni? Tak ni. Kita katalah tak ada warna.
Tapi kat sini kita nampak ni adalah kasrah. That means ini mesti kita penggal kat sini. Sebab ni lah harfu jar. Okay, contoh dalam ayat ni lah. Muka surat 4. Kan? Ni daripada muka surat 4. Ni kita tak tahu ni. Ni kita nampak di sini. Au. Okay, au kita dah tahu. Kita boleh penggal kat sini. Jadi kasayyibi ni satu perkataan ke? Apa yang menyebabkan dia ni kasrah? Kaf tu. Jadi kat sini kita boleh penggal. Ni kita tahulah dia ni harf. Jadi dia punya nak tengok sama ada dia sebahagian daripada perkataan ataupun jar, tengok kepada hujungnya lah. Betul. Tu dah ada satu kaedah lah tu. Kita dah kenal huruf, kita dah boleh nampak benda tu. Huruf jar akan menyebabkan isim ataupun kalimah selepasnya tu berbaris kasrah. Jadi yang ini definitely bukan. Maknanya ini adalah kaf di sini sebahagian daripada perkataan tu. Memang permulaan bagi kalimah tersebut. Al-haqqu. Alif lam. Alif lam. Terjemahan? Kebenaran. Ini hak saya. Ini hak saya tu macam mana pula? Hak awak. Kebenaran lah sebenarnya tu daripada situ. Masalan. Tanwin. Okey. Misal. Masalan perumpamaan. Bahasa kita dah cakap dah. Contoh, misal, perumpamaan. Ni mim kecil ni apa? Berhenti baca. Wakaf. Ini dalam baca wakaf lazim. Kalau jumpa mim kecil macam tu, baca berhenti ya. Okey. Fihi. Hafujar. Hafujar. Jadi hi ni mestilah isim. Okey, fi Adanya. pada. Hi dalam pun boleh tengok pada konteks ayat. As-samai Alif lam. ada alif lam dan Kasrah. baris. Yes, alhamdulillah. Ada lagi sikit. Maknanya apa ya Puan Hanis? Langit. Oh, langit. Maknanya maksud dia langit. Ar-Rahimu. Alif lam. Alif lam. Jadi maksud dia penyayang. Penyayang. Maha penyayang. Tak ada maha ya. Tak perlu letak maha dulu. Kalau dia tidak merujuk kepada Allah, kita dia aje. Tapi ni memang kita tahu nama Allah kan? Sebab ada alif lam tu. Nama Allah, ya Rahim. Kita kalau berdoa pun bolehlah. Kalau nak letak. Lailatan. Tanwin. Lailatan. Jadi malam. Lailatul Qadar. Dah nak dekat ni. Lailatul Qadar. Jadi lailah. Lailatan, lailatun, semua tu malam. Maksud dia malam. Suatu malam. Yang macam ni boleh suatu malam. Khalifatan. Tanwin. Terjemahan dia? Khalifah ataupun Pengganti. Tak semestinya. Kalau ikut perkataan asal dia tu, dia pengganti. Nafsin. Tanwin. Terjemahan dia? Diri. Atau jiwa. Boleh? Jiwa boleh, diri boleh. Okey. Fil ardi. Jar. Alif lam. Alif Kasrah. dan kasrah. Jadi Dalam di bumi. al-ardi Dalam dalam bumi ke di bumi? Di bumi. Tengok konteks. Jadi boleh tiga-tiga, pada bumi. Kadang-kadang dalam. Ada juga yang Allah ada ayat-ayat yang cerita pasal masuk ke dalam bumi. Ada juga. Jadi kat situlah kita punya bahasa Melayu pula, penguasaan bahasa Melayu kita bila terjemah. Macam ke dalam bumi, atau di dalam bumi, atau pada bumi, atau di bumi. Benda ni memerlukan sedikit apa kita punya faham pada bahasa kita juga. Jahratan. Tanwin. Okey, jadi biasanya
Nyata, Batu. nyata atau jelas. Kalau macam mana nak ingat ni? Macam mana saya tahu ni? Selalu kita sebut Jahar. solat jahar. Kita kata solat jahar. Solat jahar solat apa? Solat yang Solat jahar solat apa Aisyah? Baik. Solat jahar. Maksudnya dibaca secara jahar. Solat apa? Solat subuh. maghrib. Lagi? Isya dan Subuh. subuh. Anda orang selalu panggil orang nak pendek je solat jahar, maknanya baca Al-Fatihah atau baca surah-surah 2 rakaat pertama tu secara kuat. Kalau solat sir Perlahan. lah Dan asar. tak dengar. Sir dengan jahar kan. Rahsia, sir maksud dia rahsia, betul. Khairun. Tanwin. Tanwin. Okey, jadi tanwin apa maksud perkataan ni? Lebih baik. Kebaikan. Kadang-kadang dia boleh maksud baik je. Itulah juga bahasa Arab ni. Kadang-kadang saya rasa kadang kelemahan kita juga. Bahasa kita pun kita kurang dapat. Dia baik tu macam baik-baik, kebaikan, perbaikan. Ada banyak sebenarnya InsyaAllah. Kita sama-sama belajar perkara tu. Rizqi. Kasrah. Okey. Ada kasrah. Maksud dia Rezeki. rezeki. Kita tak ada equivalent. Bahasa kita tak ada. Terlampau banyak. Bila sebut rezeki, Allah sebut rezeki maknanya banyak benda tu. So kita ambil je. Ini baru kita ambil perkataan bahasa Arab tu sendiri. Rezeki. Ya. Ada lagi satu perkara lah saya boleh kongsi dekat sini. Tapi ni bukan rule of thumb. Dia maknanya salah satu lagi contoh. Kalau kita nak kenal dia isim. Kalau kalimah 3 huruf. Ni biasanya bukan sentiasa. Kalimah 3 huruf. Kalau di tengah dia baris sukun. Selain daripada tanda-tanda tadi. Kalau tengah-tengah dia tu baris sukun. Biasanya ni isim. Ini kebiasaan lah. Maknanya kalimah 3 huruf. Contoh apa? Macam tadi khair. Kadang-kadang tak ada tanwin. Tu tak tahu. Kadang-kadang tak ada baris kasrah. Tapi apa macam mana nak tahu? Biasanya. Bila dia 3 huruf di tengahnya baris sukun. That means itu isim. Biasanya tu isim. Sukun. Tengah-tengah. Betul? Macam contoh wajhu. Wajhi. Dia isim. Biasanya dia isim. Dia tak tahu ni wajhu. Biasanya yang tengah ni. Kalau wajhi pun isim. Ni antara benda yang kita boleh kenal jugalah isim. Tapi saya tak boleh nak letak sebagai rule of thumb. Sebab apa? Sebab ada juga yang tidak. Jadi dia lebih kepada kebanyakannya. Ya. Sujadan. Tanwin. Bagus. Sujadan. Jadi sujud. Kalau kita ni dalam bahasa kita ni sujud je semua. Asjudu pun sujud, sujadan pun sujud, sajidan pun sujud. Tapi itulah baris akhir tu yang menentukan nanti macam mana kita nak terjemah dia. Pada masa ni kita baru nak kenal kan? Wahidin. Tanwin. Ni satu. Satu angka ke satu nombor ke satu macam mana cakap? Bukan angka. Bilangan lah. Maksudnya satu. Allah satu. Wahid. Ni wa tu bukan. Macam tadi juga. Wahid tu tak boleh kita nak kata sebab dia bukan huruf jar. Tak ada huruf jar wa. Ada tak? Huruf jar wa. Tak ada. Ada huruf jar wa. Ada tapi kita belum belajar lagi. Tapi dia tak boleh jadi macam tu. Bukanlah. Kalau dia mesti dengan isim itulah. Maksudnya adalah syarat-syarat yang lain pula. Jadi hari ini tercapailah objektif kita belajar tentang isim, tanda isim. Jadi setiap kali ni saya nak masuk pelajaran seterusnya sedikit ya. Sebab kita dah masih ada masa sikit. Ke ada soalan? Kalau tak benda tu kita akan sambung esok. Ada soalan? Ada, itu dari segi bacaan. Tidak semua Quran macam tu. Biasanya Quran yang standard, iaitu Quran Mushaf Madinah Nabawiyah ni, dia memang buat macam tu sebagai indikator.
Tu memudahkan orang nak belajar baca. Jadi kalau macam mana kalau jumpa tanwin macam ni? Maknanya bacaan tu bunyi nun pada tanwin, tu, bunyi nun tu dikaburkan atau dimasukkan. Habis macam mana pula kalau ini bacaan lah. Kalau yang jelas, yang lagi satu macam double tu. Yang macam siput tu. Mana dia? Ni, 69. Macam 69 tu. Ada tak kat sini dalam muka surat ni? Dalam muka surat ni macam ada ni. Macam ni. Sekejap. Nak tandakan. Okey, ni kan? Ni maknanya bunyi nun jelas. Ini hukum izhar. Untuk orang yang tak belajar hukum tajwid secara detail, ini membantu mereka membetulkan bacaan lah. Jadi macam kadang-kadang orang tak boleh tajwid ni, hukum tajwid bila orang tu dia dah boleh baca. Dia dah tahu baca bertajwid, kemudian baru dia pergi. Dia tak wajib lah untuk dia. Mushaf Madinah Nabawiyah. Boleh nampak dekat depan. Ini kalau kita bawa mushaf ni ke Mekah, kita nak infak, yang ini je diterima. Kalau kita nak infak Quran selain daripada Quran ni, dia tak terima. Tulisan tangan Osman Taha. Osman Taha. Ni Rusam Usmani lah. Dia sebut Resam Osmani. Resam tu means dia tulisan tu. Resam ni ada lagi satu maksud dia, khat dia tu pun dia juga. Saidina Usman yang projek tadwin Al-Quran kan, dia menghimpunkan semua. Tapi ada riwayat lain, bila riwayat lain tulisan dia lain, ada kala dia lain sikit. Bukan kata riwayat tu salah, tapi kita kena baca, kita kena tengok tu kalau belajar tu. Jadi kita tak usah libatkan sangat yang tu. Maksud saya benda tu adalah satu cabang yang kurang sedikit penting berbanding memahami apa yang kita dah tahu ni. Jadi kita mesti prioritize faham dulu. Lepas tu nanti baru senang untuk kita tengok perbezaan pada yang lain. Ada banyak riwayat ni, ada 7 yang Nabi approve. Maknanya ini bukan saya cerita sendiri, Nabi approve riwayat ni. Tapi yang banyak tersebar sampai ke Nusantara ni, inilah dia Resam Usmani ni. Yang di standardize sangat, yang apa riwayat Hafs dan Asim. Hafs dan Asim. Jadi dia punya apa tu salah silah dia tu. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lagi? Okey. Jadi untuk kita faham kita kat mana, kita pergi kepada homepage kita sebelum kita akhiri kelas. Kita pergi pada homepage ni. Kita isim ialah perkataan yang tidak terikat dengan masa ataupun seringkasnya kata nama. Makna perkataan yang mempunyai nilai makna sendiri tetapi dia tidak terikat dengan masa. Dia cuma menamakan manusia, haiwan, tumbuhan, benda, tempat, masa. Konsep ni macam pemikiran pun boleh. Islam, iman. Tapi yang pentingnya kita tidak ambil yang selain daripada yang dalam Quran. Quran kita hanya nak terjemah apa yang dalam Quran sahaja. Jadi mudah lagi lah untuk kita. Peristiwa ni semua sifat. Satu perkara berbeza isim dengan bahasa lain. Dalam bahasa Quran ni, bahasa Arab, sifat termasuk bawah isim. Dia maknanya bukan satu kelas yang berbeza. Sifat semua adalah isim. Melalui apa, macam mana kita nak tahu dia sifat ke apa? Itu kita akan belajar kemudian. Tetapi yang maksud saya tu, bila kata dia tu isim, melalui tanda-tanda tadi, kita belajar tentang tanda tu, kita dah boleh kenal dia isim. Baik, apa dia tanda isim? Ada berapa tanda isim? Ada 4. Ada 2. Okey, kita ambil yang 2 dululah. Senang sikit. Kita pecahkan lagi mudah sikit. Ada 2. Apa yang 2 tu? Di awal dan di akhir. Salah satu cara lah untuk kita organize kita punya thoughts tu. Okey, kata 1/5. Kat depan ada apa? Kita cerita depan dulu. Atau kat belakang ada apa? Kat belakang perkataan tu. Macam itulah maksud saya. Jadi tanda yang tanda utama ada 2. Apa iaitu? Ada di awal dan di akhir. Pada awal dan di akhir. Ni kalau kita nak recap lah. Dengar teacher cakap dia banyak sangat perkataan dia tu. Jadi nak yang mind map tu. Okey, awal,
ada dua, iaitu alif lam Alif lam harfu jar. jar. Macam itulah. Jadi harfu jar ni kalau kita ingat 2 je 3. Okey, kita kembali kepada pelajaran harfu jar kita sebelum ni, minggu lepas dan hari semalam. Kita tengok harfu jar. Oh, ni harfu jar. Okey, saya dah ingat yang ni. Hari ni ambil satu hari 5 harfu jar, satu hari 3 harfu jar. Jadi boleh mudahlah. Kemudian di akhir pula ada tanda apa? Ada tanwin ataupun kasrah. Kasrah. Macam tu je. Jadi hari ni, okey, cuba kita buat pada mushaf yang tak ada warna. Mushaf yang tak ada warna, kita mulakan dengan Fatihah, kita cari isim. Boleh? Kita cari isim. Semalam kita cari harf, hari ni kita cari pula isim. Sebagai satu bentuk pengukuhan kepada apa yang kita dah belajar. Ilmu Quran, ilmu membuat. Dia bukan ilmu teori je. Kalau tak buat, tak dapat. Mesti buat. Macam kita solat pun, siapa solat dalam hati tak terima, Allah tak terima kan? Tak sah kan solat? Dia mesti sebut kan? Jadi samalah juga. Ni kalau tidak kita tengok je tak sama dengan membuat. Mesti ada tindakan. Jadi tindakan kita cari dulu isim. Okey, kita ambil lafaz yang kedua. Alhamdulillahirabbilalamin. Jadi kita tanda je dulu. Mana dia satu isim? Alif lam. Alhamdulillah. Dia ada alhamdulillah. Kenapa isim? Sebab Alif lam. Li. Tu satu je tanda. Okey, lillah ini ada berapa perkataan? 2. Mana satu yang isim? Allah. Allah. Jadi apa tanda dia? Apa tanda dia? Jar. Majrur. Lam. Harfu jar. Kasrah. Lafzul jalalah. Jadi ada Ada kasrah, ada 2, ada harfu jar dan ada tanda kasrah. Siap. Macam itulah. Jadi hari ini kita pun dah kesuntukan, maksudnya kita dah sampai penghujung. Kita dah sampai ke penghujung kelas kita ni. Tapi apa yang saya nak sampaikan ialah kita cuba buat ni. Kita mesti cuba consolidate. Kita buat dulu pada perkara yang wajib. Jangan tengok yang jauh-jauh, tengok yang wajib, iaitu Al-Fatihah. Macam mana Puan Lin? Puan Lin macam mana? Yang hari ni baru menyertai kita. Puan Lin ke Cik Lin? Cik Lin. Cik Lin, okey. Cik Lin macam mana? Hari ni first time, tak pernah tengok pun yang kelas-kelas sebelum ni. Jadi macam mana boleh dapat? Boleh kenal isim? Kenal isim walaupun belum kenal harf? Boleh kan? Boleh sikit. Pernah belajar waktu sekolah rendah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi macam tu maknanya mudah. InsyaAllah. Bersangka baik pada Allah. Allah kata Quran ni mudah, maka kita jangan susah hati. Serahkan kepada Allah. Allah kata dia yang lebih mengetahui tentang, kan kita kata Allah Al-Hakim. Yasin wal Quranil Hakim, bijak. Takkan Allah tak bijak bila dia hantarkan pada kita bahasa Quran ni bahasa Arab. Ya? Baik, with that, hari ni saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.